Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Razam Darustam pada hari ini ingin menerangkan pedagogi dalam pendidikan jasmani mengenai style J, iaitu style pembelajaran terdorong. Okey, style J didefinisikan sebagai pengalaman belajar untuk belajar secara inkuiri penemuan bagi mewakili diri sendiri secara langsung. Dalam style pembelajaran ini, pelajar adalah lebih berdikari dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pertama, pengalaman yang dialami menjadi sumber utama ke arah pembelajaran seterusnya. Sekiranya pelajar mempunyai masalah, mereka akan merujuk kepada guru. Guru sentiasa diperlukan untuk menyokong keputusan yang diambil oleh pelajar dan hanya mengambil bahagian mengikut permintaan pelajar. Step pembelajaran ini memerlukan pelajar untuk memahami setiap struktur pembelajaran secara teratur. Okey, seterusnya kita baris kepada objektif. Okey, jika guru menggunakan style J dalam pengajarannya, terdapat beberapa objektif yang perlu dikuasai. Antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan pembelajaran kognitif, berpeluang merancang dan membina jadual sendiri, membentuk struktur latihan dan mencapai kemahiran, boleh memiliki gaya pembelajaran kendiri, dan yang terakhir ialah pembelajaran menjadi lebih bermakna. Seterusnya ialah peranan guru. Dalam style J, peranan guru dan pelajar amat penting untuk mencapai objektif pengajaran yang ditetapkan. Antara peranan guru yang diperlukan dalam style J ialah yang pertama, menyatukan tajuk supaya pelajar dapat memilih topik mereka. Yang kedua, memantau perkembangan pelajar. Yang ketiga dan yang terakhir ialah mendengar reka ciptaan soalan dan jawapan pelajar. Okey, untuk peranan pelajar dalam style pembelajaran ini, yang pertama ialah memilih topik yang difokuskan dalam pembelajaran mereka. Kedua, mengenal pasti soalan-soalan dan isu-isu yang berkaitan dengan topik, menyusun soalan dan tugasan, dan mereka bentuk program individu suatu tindakan khusus bagi topik yang dipilih. Seterusnya, mengumpul data yang berkaitan dengan topik dan menjawab semua soalan dan menyusun jawapan menjadi rangka kerja. Yang terakhir ialah mengesan prosedur pengajaran pembelajaran dan penyelesaian berdasarkan kriteria instruktif pada tajuk yang dipilih. Okey, cara pelaksanaan style J pula terdapat tiga. Yang pertama iaitu pra-impak, impak dan pasca-impak. Untuk pra-impak melibatkan pelajar membuat keputusan sepenuhnya, tetapi guru tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Mereka memulakan matlamat umum dan matlamat khusus iaitu kemahiran dan tingkah laku. Mereka juga membuat keputusan untuk menentukan cara melibatkan guru dalam pembelajaran. Untuk fasa seterusnya iaitu fasa impak, pelajar bertanggungjawab menjalankan keputusan yang telah dibuat pada peringkat pra-impak iaitu melaksanakan aktiviti pembelajaran berdasarkan style ini yang lebih memusatkan peranan pelajar dalam pembelajaran. Pelajar menentukan tempoh masa dan cara menguruskan masa dengan rasional. Guru berperanan menetapkan peraturan-peraturan. Untuk fasa yang terakhir iaitu pasca impak, pelajar mengutamakan semua keputusan. Pelajar membuat segala keputusan pada peringkat pasca impak tentang prestasi pencapaian bidang yang dikaji. Mereka juga membuat penilaian terhadap keputusan yang dicapai. Seterusnya ialah kelebihan. Terdapat beberapa kelebihan dalam pelaksanaan style J, antaranya ialah seperti berikut. Menggalakkan perkembangan aras pembelajaran kognitif pelajar, mendidik pelajar dalam melakukan segala perancangan, membentuk program sendiri berasaskan kemahiran yang dikuasai daripada pengalaman, membolehkan pelajar merasa suasana pembelajaran yang lebih seronok dan kemudian meningkatkan kepuasan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir ialah merintis pengalaman belajar. Untuk kelemahan style J ini juga terdapat juga kelemahan dan keburukan melaksanakan style J. Antaranya adalah seperti berikut. Memerlukan bahan rujukan yang sempurna dan lengkap untuk membentuk pelajar menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Memerlukan masa yang panjang untuk memenuhi segala peraturan dan merancang suatu aktiviti. Dan yang terakhir ialah masalah kemahiran pelajar yang berlainan antara individu. Okey, berikut adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan dalam style J. Berikut adalah RKH. Dan yang terakhir sekali ialah rumusan mengenai style J. Penggunaan style J atau style pembelajaran terdorong adalah sesuai bagi pelajar yang berkemampuan dan berkebolehan tinggi. Style pembelajaran ini sebenarnya dapat mengukuhkan daya kreativiti dan kognitif pelajar dalam membuat segala keputusan semasa belajar suatu perkara. Hasil dari pelaksanaan style ini, pelajar akan menjadi lebih
berdikari dan matang dalam melakukan dan mereka cipta program mereka sendiri berdasarkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada. Paling utama ialah pelajar dapat belajar dengan seronok mengikut rasa sendiri. Okey, sekian saja penerangan saya mengenai style J, iaitu style pembelajaran terdorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.